Boleh mula dah kita ya? Bersedia? Boleh. Boleh Tuan Guru. Boleh Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqil mu'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa rasuli rabbil alamin. Shalla alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil akramin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din وجعلنا من العلماء العاملين والملائكة المقربين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبالمسلمين وببركة علومه في الدارين يا رب العالمين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإلى أرواح كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على هذه النية شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barakah ini, sekali lagi kita merapatkan puji dan juga syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dengan izinnya, dengan perkenan daripadanya, maka pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi di dalam ruangan kuliah maghrib secara online. Kita berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar memberi taufik dan hidayah kepada kita semua. Semoga apa yang kita bicarakan, apa yang kita bahaskan pada malam ini diterima baik di akal fikiran kita, di hati sanubari kita. Moga-moga ilmu yang memberi manfaat, ilmu yang memberi faedah untuk kehidupan kita di dunia ini, kita boleh beramal dengan ilmu tersebut. Moga-moga semakin hari semakin dekat kita dengan Allah Ta'ala, semakin hari semakin bertambah ilmu kita, semakin hari semakin beramal ibadah dengan sempurna. Moga-moga segala kerja buat kita semasa hidup ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi di dalam pengajian kitab Pelita Penuntut siri yang ke-25. Artinya kita telah bertemu 25 kali. Kita telah bertemu 25 kali ataupun 25 online. Moga-moga semenjak dari online yang pertama sehinggalah ke malam 25 ini ada serba sedikit bertambahnya ilmu kita, ada serba sedikit ilmu yang melekat di dada kita, ada serba sedikit yang boleh kita pegang di dalam kehidupan kita ni, ataupun boleh menambah baik kehidupan kita, boleh menambah baik amal ibadah kita, yang utamanya menambahkan keikhlasan di hati kita ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terhindar daripada sifat riak, sifat sum'ah, sifat ujub dan sifat takabur. Itulah yang kita doakan, yang kita rajakkan ataupun harapkan ke hadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tahniah kepada semua hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dapat join pada malam ini, dan sahabat-sahabat kita yang tak dapat join pada malam ini, cuba lagi insya-Allah. Hajat dan tuan-tuan yang tak dapat tu nak join dengan kita, moga-moga dikurniakan ganjaran
di sisi Allah Subhanahu wa taala sama dengan kita yang berada sekarang di udara, berada sekarang ini di dalam ataupun di majlis ilmu. Jadi insya-Allah pada malam ini kita pelita penuntut muka surat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Sebelum itu, di tempat saudara-saudara, clear suara saya? Clear. Clear. Di Pekan tak ada masalah. Di Kuantan? Kuantan clear, Ustaz. Alhamdulillah. Di tempat-tempat lain? Semoga kita ataupun program kita ni, mengaji kita ni berjalan dengan lancar, insya-Allah, tidak ada sangkut-sangkut, mudah-mudahan. Ataupun kalau saudara di tempat lain tu boleh tulis ya mesej kepada kita di tempat saudara-saudari, adakah jelas suara saya. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Telah bersyair. Masa itu ulama-ulama dulu rajin bersyair ni berfaedah sebagai ilmu kepada kita. Syair. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhahu. Siapa yang tak ada guru, maka syaitanlah gurunya. Dia bersyair-syair ataupun perkataan-perkataan yang menusuk ilmu di dada kita. Ilmu apa nama lauka nurul ilmu yudrak lauka nurul ilmi yudraku bil muna maka na yabqa bil barriyatil jahilu. Makna sekiranya ilmu pengetahuan itu boleh senang-senang dapat dengan angan-angan, nescaya seorang pun yang di atas dunia ni tidak ada jahil. Maka kadang-kadang dia bersyair ataupun rangkap-rangkap ataupun bait-bait. Bait-bait Arab sebut bait-bait, syair itu bermanfaat. Ataupun matan-matan. Rajin ulama-ulama ni bercerita kisah matan-matan bila dia bercakap. Seperti mana yang saya bacakan tadi. Hak kita ingat. Matan yang pertama tu ada syair yang pertama tadi arwah Ustaz Husain. Lau kana nurul ilmi yudraku bil muna ma kana yabqa fil barriyatil jahilu. Itu arwah Ustaz Husain. Biasanya mengaji ataupun belajar, dia membacakan syair ataupun matan itu. Tuan Guru Leban Ma'ami, malla syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak ada guru dapat sesuatu, maka syaitanlah gurunya. Sebab itu kita mengaji ataupun beramal ataupun nak membuat sesuatu, maka naklah dipersembahkan ataupun naklah diiktiraf daripada guru. Bimbang kita tak lengkap, bimbang kita tersalah. Sebabnya kita ni ilmu alat tak cukup. Ilmu nahu tak ada, ilmu sarah tak ada, ilmu bahasa Arab tak ada, ilmu mantik tak ada, ilmu aruf wal qawafi tak ada, ilmu balaghah tak ada, ilmu badi', ilmu bayan, ilmu isti'arah. Jadi kebarangkalian apa yang kita buat itu tidak tepat dan tidak betul. Jadi oleh kerana itu, orang-orang alim dulu-dulu dia minta dipersembahkan kepada guru. Hatta wirid semayang pun diperakui oleh guru nak kesohihannya. Sebabnya kita ni merapu main pakai baca. Sebab itu saya contohkan azan pun merapu. Asyhadu anna Muhammadar Rasul, madarasul, merapu. Nak buat tapi merapu. Bahkan buat sesuatu perkara itu dia yakin betul sebab bunyi azan macam itu. Bunyi azan macam itu dia meyakini azan itu betul, maka sesungguhnya dia tertipu dengan apa yang dia
dia buat. Jadi nak khabarkan telah bersyair bagi kami. Bagi kami tu Syekh Zarnuji. Telah bersyair bagi kami, makna Syekh Zarnuji ni khabar. Syekh Zarnuji ni khabar tuan guru. Telah bersyair kepada kami. Tuan guru ni siapa? Oleh Al-Syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustaz Qawamuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail As-Saffar Al-Ansari. Syekh Zarnuji ni khabar berkenaan dengan ilmu ni lah. Kita jangan lepas pandang, jangan toleh ke lain. Bab ni bab adab ilmu, bab tata cara ilmu, bab nak khabarkan ilmu tu jadi berkat. Ilmu tu jadi berkat, maka ikutlah seperti mana yang dikhabarkan di dalam kitab ni. Jangan dengar saja. Jangan dengar saja. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Alangkah ruginya kita hidup. Mengaji dah tapi tak dapat ke benda. Itu di dalam kitab-kitab tu sebut makna adab-adab menuntut ilmu. Dititik beratkan adab-adab menuntut ilmu. Pertama yang nak khabarkan dalam kitab ni khabar niat. Niat. Kalau niat aku menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala, dia tidak merewang ke lain. Dia tidak merewang ke lain dan dia tersemat di dalam hati sanubari kita. Ada adab tu. Kalau kita mengaji Syiarus Salikin, kita mengaji Hidayatus Salikin, kita mengaji Hidayatul Muta'allim contohnya, ada adab dibahaskan berkenaan dengan ilmu ni. Ilmu, sebab itu saya kata awal-awal lagi, kalau tuan-tuan ingat, ilmu ni amat bernilai. Daripada kecil kita mengaji sampai ketua. Contoh saya, bukan nak riak takabur, tak, pengalaman tu. Makna kita mengaji daripada kecil, maknanya nak, ibarat nak makan, maka sampai ketua ni tak lupa. Wirid semayang, doa semayang, tahlil tu bukan nak kabul, 4 doa saya hafal. 4 doa, hak panjang-panjang. Makna bertalaki betul. Allah alhamdulillahillazi anfazafi, Allahumma ja'alna li ala, Allahumma ja'alna ya maulana li alaika zakirin. Lepas tu Allahumma ja'al thawaba ma qara'na. Lepas itu Allahumma anzilin nur fi zulumatil qubur. 4 daripada kecil tau. Tingkatan 1. Tingkatan 1 mula bertalaki, belajar tahlil ni. Sampai ketua ni tak pernah lupa walaupun sedetik. Makna kalau saya tidur, ibarat katanya, bukan nak bangga lillahi ta'ala, nak ceritakan. Maknanya terserlah apa nama ni dalam kitab ni. Kitab ni kita menjiwai. Makna tak lupa. Kalau maknanya saya, isteri saya khabar, abang tengah tidur, abang baca doa tahlil nombor 1, saya boleh baca? Tak ada air liur basi keluar dah. Maknanya malla syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Sesiapa yang dapat tidak ada guru pandai-pandai saja, maka jangan heranlah dia ni berguru dengan syaitan. Ustaz, saya belajar dengan buku. Belajar dengan buku tu betul. Syekh ini. Buku tu betul. Tapi awak ada ilmu alat ke? Ilmu nak memahamkan maksud kita? Ilmu nak memahamkan apa nama ni murak kita? Tak ada. Ilmu nahwu, ilmu sarah, ilmu ulumul Quran, ilmu ulumul hadis. Makna kita boleh baca buku, tetapi nak syarah tu ilmu tak ada. Kita tak cukup bahan. Tak cukup bahan nak mensyarahkan dalam kitab kita ni. Sebagai contoh, dalam baris yang kita baca, telah bersyair bagi kami. Bagi kami tu siapa? Bagi kami kita lah. Bukan, bagi kami tu Syekh Zarnuji.
Kita kata telah bersyairkan bagi kami, bagi yang membaca kitab ini. Tak betul. Bagi kami Syekh Zarnuji yang diterjemahkan oleh Syekh Muhammad Syafi'i, kitab Pelita Penuntut. Oleh maknanya Syekh Zarnuji ni mengabarkan tok guru kawan mensyarahkan kepada kawan. Itu istilah dia. Itu oleh. Itu nak kabarkan peri pentingnya syair itu memberi faedah bimbingan kepada kita di dalam apabila kita bersyair ataupun matan itu kita baca, maka meluahlah ilmu ataupun meluahlah kita ingat. Contohnya wal akhzu bit tajwidi hatmul lazimun. Itu kisah mana? Wal akhzu bit tajwidi hatmul lazimun. Wal akhzu bit tajwidi, belajar tajwid ataupun mengambil ilmu tajwid, hatmun lazimun, bahkan wajib bagi orang yang nak baca Quran. Itu maknanya nak kabarkan walaupun syair itu ataupun matan itu, dia khabar kalau sesiapa yang nak membaca Quran, wajib bagi dia belajar ilmu tajwid. Ilmu tajwid ni apa? Untuk membetulkan sifat, untuk membetulkan makhraj, untuk membetulkan hukum-hukum. Kita nampak. Contoh lain, semaya. As-salatu lughatan ad-du'a'u wa syar'an aqwalun wa af'alun muftatahatun bit-takbir wa mukhtatamatun bit-taslim bisyurutil makhsusah. Disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Jadi kita ingat sembahyang itu dari segi bahasa Arabnya doa, dari segi istilah syaraknya aqwalun, beberapa perkataan, wa af'alun, beberapa perbuatan, muftatahatum bit takbir, dimulai dengan takbiratul ihram, wa mukhtatamatun, disudahi dengan wa mukhtatamatun bit taslim, disudahi dengan salam, bisyurutil makhsusah. Sembahyang itu ada mempunyai syarat-syarat tertentu. Kita faham. Sembahyang itu doa. Lepas itu sembahyang itu, hakikat sembahyang itu maknanya perkataan, perbuatan, dimulakan dengan takbir, diakhiri dengan salam, dan dia mempunyai syarat-syarat tertentu. Itu makna menampakkan kita. Bila menampakkan kita, sembahyang ni bermunajat. Kita sembahyang ni bermunajat. Bukan kisah itu, bukan kisah ini. Fokus bermunajat, rendah diri kepada Allah Ta'ala. Jadi Syekh Zarnuji ni khabar Syekh Imam Al-Ustaz Qawamuddin. Nama panjang. Nama panjang Arab ni. Dia khabar akan suatu syair yang dituliskan bagi Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Makna yang dituliskan bagi Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala. Maknanya dia khabar Syekh ni membacakan kami syair yang dituliskan kepada Abu Hanifah. Syair macam mana? Sesiapa yang belajar ilmu. Itu saya khabarkan tadi. Berorientasikan ataupun berfokuskan kitab ini kisah ilmu lah. Kita belajar kisah ilmu. Nak memantapkan ilmu apa jua yang kita cuburi di dalam perkara-perkara agama ni. Sesiapa yang belajar ilmu bagi tempat kembalinya mencapai ia sesiapa akan kelebihan, dapat kelebihan daripada sebetul-betul. Makna semolek-molek sesahih-sahih atas agamanya. Itu dia syairnya. Syekh Zarnuji khabar syair yang begitu berharga, yang dilemparkan ataupun yang diutarakan ataupun yang diungkapkan oleh guru dia. Masuk dalam hati kita. Makna Tuan Syekh Guru
Syekh Zarnuji mengabarkan sesiapa yang belajar. Kita ni belajar ataupun mendengar. Kena kategori itu. Sama ada belajar, sama ada mendengar, sama ada menyambil. 3 tuan-tuan sekalian. Belajar, mendengar, menyambil. Ingat ni, kita ni masuk dalam kategori mana? Belajar, mendengar, menyambil. Menyambil. Belajar, mendengar, menyambil. Itu ada beza. Belajar, fokus betul. Perkakas, belajar tu ada. Dengan kitabnya, dengan bukunya, dengan bolpennya, dengan pensilnya, dengan pembarisnya, dengan dobitnya, dengan pandang ke gurunya, mata pandang ke gurunya, telinga dengar apa yang diungkapkan oleh gurunya. Lepas itu kita tengok guru tu bercakap macam mana. Lepas itu masuk ke hati kita. InsyaAllah dapat. Tak percaya cuba. Satu. Lepas tu yang keduanya, kita belajar ni, tuan-tuan tak perasan, guru memandang kepada wajah kita tu berkat. Sebab itu sahabat dengan Rasulullah memandang ke tak? Tak berkelik ibarat kata. Memandang. Jadi jangan peliklah di dalam ulumul hadis, periwayat Nabi ni, hadis-hadis Nabi, bila Nabi ucapkan perkataan qaul yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Nabi bercakap ataupun bersabda terus masuk ke hati sahabat. Terus masuk ke hati sahabat. Periwayat hadis ni, kalau kita mengaji periwayat hadis ni, maknanya macam contoh. Tersedok saya. Nak memberi kepaham tuan-tuan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang nak memberi faham, tuan-tuan tak faham. Kadang-kadang begitu proses belajar tu. Lepas tu nak kabarkan ni, maknanya sahabat tu tanggah. Istilah kampung saya, tanggah kepada muka Rasulullah. Dan Rasulullah terpandang. Tuan-tuan ni tak nampak, saya tak nampak. Kerugian ada satu situ. Kamera tak buka. Kamera tak buka, mungkin tak bersedia lagi lah. Jadi kalau kita masuk mengajar, belajar dalam masjid tu, kita di samping guru kita pandang, lepas tu guru tu pandang ke kita. Kalau kita masjid tu, tapi sekarang ni tak dapat nak pandang. Sebabnya ada nama sahaja. Ada nama sahaja. Makna guru itu memandang kepada audien. Kepada audien tu makna barakah. Keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam kita proses belajar. Itu kata belajar tu. Jadi apa yang saya cakap ni tuan-tuan, benda yang saya cakap ni bukan saya temerah. Baca dalam kitab Hidayatul Muta'allim. Bukan cakap saja-saja. Maknanya di dalam kitab tu mengabarkan maknanya wajah guru, anak murid tu pandang wajah guru tu satu cerita. Guru tu memandang wajah anak murid. Guru memandang wajah pelajar. Nak kabarkan. Contoh, saya dengan arwah Ustaz Muhammad bin Abu. Tuan-tuan, orang Pekan ni mesti kenal. Ustaz Muhammad bin Abu, Kampung Mengkasar. Dia tu model kuliah. Model kuliah. Ustaz, orang kata bukan Ustaz Muhammad bin Abu, tapi orang kata, Allah yarham ni, orang kata Ustaz Mat Abu. Ustaz Mat Abu. Sebenarnya Haji Muhammad bin Abu. Pengetua ataupun model kuliah Sultan Abu Bakar. Saya ketua kelas masa itu. Kelas A, tingkatan 6, tingkatan 6 atas. Tingkatan 6 atas. Masa dulu saya sekolah dulu 6 atas, 6 bawah, 6 atas. Kuliah ni, makna kelas
STA, CJ Tinggi Agama. Saya ni ketua kelas. Duduknya nombor 2 daripada tepi. Allah ya raham Ustaz Ma'abu ni rajin meminjam buku saya. Kitab Iqna' tu lah. Dia tak bawa buku. Orang dulu ustaz ni hebat. Di mana belajar? Pakai buka aja belajar. Boleh bahasa Arab, boleh terjemah, boleh. Itu hebat guru-guru dulu. Kita gini Maknanya bahasa Arab tu cair. Siapa-siapa kitab pinjam pun tak apa. Dia reti bahasa Arab, dia reti nahwu gitu gini. Jadi saya ni dekat meja guru tu, baris yang kedua daripada tepi, dia rajin minjam buku saya. Minjam buku saya. Buku tu sekarang ni ada lagi. Kitab Iqna' namanya. Lepas itu dia minjam. Aina wasalna, dia kata. Kita sampai di mana dah belajar. Kita pun saya selok lah ni dah. Apa nama haza, kita kata haza. Aiwah, syukran, tayyib, dia kata cakap Arab. Oh, okey. Dia kata. Jadi masa dia mensyarah, dia berdiri bertelekan atas meja saya tu lah. Atas tekan meja saya, dan saya ni duduk dengan sahabat saya Ustaz Azmi. Ustaz Azmi di Negeri Sembilan dia duduk Negeri Sembilan. Dinilai. Ada lagi Ustaz Azmi, kawan saya. Maknanya dia tu bercakap tu, air liur tu bersembur. Air liur dia tu saraf. Makna saya ni muka sapu air liur. Allah yarham Ustaz Ma'abu. Saya sapu gini duduk, ketar kita duduk. Ustaz duduk depan kita ketar. Maknanya kita dulu ketar menjadi imam, bunyi batuk ustaz tu menggeletar selalu. Orang zaman ni dak. Bunyi batuk ustaz tu lagi kuat. Mencengking orang kata. Dulu kalau kita jadi imam di surau sekolah tu, bunyi batuk ustaz tu menggeletar dah. Gerun takut salah. Orang sekarang ni kebalik. Dia dengar suara ustaz tu, maknanya dia mengakukan dia pandai, na'udzubillah, minta jauh. Tu. Akhir zaman ni. Lepas tu nak khabarkan, saya menyapu muka. Dia direct, dia pegang kepala saya. Saya pakai songkok. Kita sekolah Arab ni pakai songkok. Dia pegang kepala saya, hantar jangan sapu air liur ana, dia khabar. Air liur ana tu berkat, insya-Allah hantar pergi ke Mesir jadi ustaz. Ustaz Ma'abu. Saya senyap tu. Dia pegang kepala tu. Pegang kepala. Saya ingat lagi. Hari Khamis belajar tu. Hari Khamis dekat nak rehat. Dia setiap hari Khamis dekat nak rehat, dia mengajar fiqh Iqna' tu. Lepas tu hari Isnin akhir sekali. Yang keempat, masa yang keempat. Makna pelajaran yang keempat, masa yang keempat dekat nak balik. Tu. Maknanya nak khabarkan, betul lah dalam kitab Hidayatul Muta'allim tu. Mengabarkan, guru tu bila dia memandang ke kita, satu keberkatan. Satu keberkatan. Orang sekarang ni menyorok ke dah. Menyorok belakang tabir, belakang pintu, jadi tak nampak ilmunya. Hak sedang kita duduk depan-depan mengajar begitu gini, tanya lain, jawab lain. Tanya lain, jawab lain. Hak depan-depan. Kita mengajar di masjid di surau tu, hak depan-depan ni kita tanya, merapu jawab lain. Tu nak khabarkan keberkatan. Jadi sesiapa yang belajar ilmu bagi tempat kembalinya. Maksudnya tempat tu dapat. Tempat tu maknanya dapat. Kalau kita mencari ikan tu, ikan dapat. Kalau kita buat kerja menebah tu dapat, betul. Bukan duduk pakai pokok pisang, makan bekal aja, bukan. Menebah betul. Jadi sesiapa yang belajar ilmu bagi tempat kembalinya, makna tempat tu dia dapat. Maksudnya dapat nak mencari keredaan Allah untuk kembali ke akhirat. Kembalinya tu akhirat. Mencapai ia sesuatu. Mencapai
dia akan perolehi akan kelebihan. Dia akan mendapat kelebihan ilmu tersebut daripada sebetul-betul atas agamanya. Syekh Zarnuji khabar tok guru dia yang membacakan syair itu. Yang membacakan syair itu yang ditulis kepada Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Maknanya Syekh Zarnuji ni khabar, sesiapa yang belajar ilmu, khususnya ilmu agama ini, dia ni dapat. Dia ni dapat, dia ni mencapai, dia akan dapat kelebihan. Kelebihan ni maksud apa? Kelebihan ni, dia boleh bercerita balik ilmu tersebut. Dia boleh mengamalkan ilmu tersebut. Kalau jenis bercerita, boleh bercerita. Kalau jenis beramal, boleh beramal. Kalau jenis baca, dia boleh baca kembali. Itulah tercapai. Itulah tercapai. Ada orang seorang tu, saya bercerita-cerita kisah istighfar. Istighfar. Tiba-tiba dia khabar, dia beritahu ke saya, dia dapat hadis dalam viral ni, hadis berkenaan dengan istighfar itu. Saya pernah cerita dah. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Istighfar mengandungi doa kepada muslimin muslimat. Bukan untuk kita saja, muslimin muslimat. Yang kedua, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaihi rabbighfirli. Apa-apa yang berkenaan dengan istighfar, kita sebut apa nama ni, muslimin muslimat. Dia berjumpa hadis dalam viral ni, WhatsApp ni, dia khabar ke saya, ustaz, betul lah kata ustaz, hadis gini yang mengatakan mapoh hadis itu, sesiapa yang meminta ampun bagi diri dia, muslimin muslimat, mukminin mukminat, orang itu diampunkan oleh Allah Ta'ala sebanyak mana orang Islam yang dia doakan. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, maknanya seluruh umat Islam di dunia ni, maknanya Allah mengampunkan bagi dia sebab dia mendoakan muslimin muslimat, mukminin mukminat, sama ada hidup ataupun mati. Nak khabarkan, maksudnya dia tu percaya setelah dia dapat viral tu. Sebelum ini dia tak percaya saya khabar tu. Dia tak percaya saya khabar tu. Lantak awak lah. Awak tak percaya, awak punya pasal. Maknanya nak khabarkan, ilmu ini kadang-kala dia tak dapat. Dia tak dapat. Jadi kita ni, saya pasal lain. Guru-guru yang memberikan ilmu itu, saya pasal lain daripada kecil dulu belajar dah. Saya nak mencari apa yang ilmu guru tersebut, saya nak mencari dalam kitab. Nak yakin betul. Bukan tak yakin, nak ada pada saya. Nak ada pada saya. Saya tanya, tuan guru, minta maaf. Kita bercakap dengan guru ni, mesti minta maaf di awalannya. Ustaz, minta maaf. Ustaz-ustaz pun gitu. Saya memang dididik gitu. Ustaz-ustaz kita yang masih hidup, kebanyakannya meninggal lah dah. Ustaz-ustaz saya ni kebanyakannya meninggal lah dah. Yang terakhir ni tahun lepas rasanya. Ustaz Sulaiman Daud. Mungkin saudara kenal Ustaz Sulaiman Daud pada Tengku. Dia GPK Hal Ehwal Murid di Sekolah Agama pada Tengku. Ustaz Sulaiman Daud tu, dia tu JP. Dia tu JP, Jaksa Pendamai. Dia tu JP,
Maknanya saya 2-3 kali lah berjumpa dengan dia berkenaan dengan saya memohon senjata api, tukar milik senjata api, makna nak sign JP. Nak sign JP. Perakuan bersumpah tu nak sign JP. Jadi pergilah jumpa Allah yarham Ustaz Sulaiman bin Daud. Maknanya dia kenal anak murid. Ustaz kita ni, kita bercakap minta maaf Ustaz. Minta maaf Ustaz kalau nak bertanya. Kalau martabat tuan guru ni begitu juga. Tuan guru minta maaf, saya nak bertanya. Saya nak bertanya. Dia cerita kes apa? Contohnya Allah yarham tuan guru Lebay Ma'amin. Saya panggil Haki ke dia tu. Minta maaf Haki Lebay, saya nak bertanya. Berkenaan dia khabar. Berkenaan dia khabar, sesiapa yang menziarah kubur mak ayah dia, menziarah kubur mak ayah dia, maknanya menziarah itu seperti menziarah ayah dia ada. Menziarah ayah dia ada. Dia Allah yarham ni cakap. Lepas itu dia khabar, saya tanya, minta maaf Haki Lebay, saya khabar. Saya nak tanya berkenaan dengan menziarah gini. Masa itu ayah kita hidup lagi, mak kita hidup lagi gitu gini. Di dalam kitab benda. Dia gelar di dalam kitab Kashful Ghummah. Kashful Ghummah. Ambil tolong kitab Kashful Ghummah. Kitab hijau. Itu. Saya tunjuk dah tu. Kashful Ghummah ni. Dia khabar dalam Kashful Ghummah. Lepas itu menziarah kubur tu. Sebab itu kalau kita raya tu, maknanya kita menziarah kubur, jangan terpedayalah orang kata menziarah kubur tu hari raya bersukaria. Tak, bersukaria tu cerita lain, bersukaria hari raya. Nak khabarkan mak kita, ayah kita tak ada, sebab itu kita menziarah seperti ada. Dalam ini. Ni, kitab selai-selai ni. Kitab Kashful Ghummah. Nak khabarkan. Lepas dia khabar dalam kitab. Tuan Guru Lebay Ma'amin ni, Allah yarham ni, mana dia kata dalam kitab Kashful Ghummah. Dalam Kashful Ghummah. Entah tengoklah juzuk kedua ataupun juzuk pertama. Ana tak ingat dia khabar. Saya beli Kashful Ghummah itu. Lepas beli itu terus mengaji dengan dia. Tapi mengaji dengan dia itu masa itu di dalam kitab purung. Di tepi purung. Di tepi purung. Di tepi purung tu kitab ni. Ini saya beli kemudian. Masa itu tak ada. Saya pergi ke Pulau Pinang, dapat kitab ni. Kitab sebuah. Sebelum ini mengaji di tepi purung Masail. Di tepi purung Masail. Dia nak khabar perkataan gini. Ini suatu bab pada menyatakan ziarah kubur dan mengetahui orang yang mati dengan orang yang ziarah akan mereka itu. Maknanya kalau orang mati itu dia tahu kita menziarah dia. Dan dilihatnya mereka itu, makna arwah dia barzah tu dia pandang ke kita. Sama ada kita ni lahir dia ada ataupun lahir dia tak ada. Bagi orang ziarah akan dia. Riwayat Ibnu Abi Dunya di dalam kitab Al-Qubur daripada Aisyah. Daripada Aisyah. Katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hadis tuan-tuan. Ada hadis, ma min rajulin yazuru qabra akhihi wa yajlisu alaihi illa sta'nasa warada alaihi hatta yaqum. Tiada daripada seorang laki-laki ziarah akan kubur saudaranya dan duduk atasnya, melainkan jinaklah ia. Dia kenal. Makna mesra. Maknalah ayah, anak kawan datang, cucu kawan datang. Dan dijawab atasnya hingga berdirinya ia. Dia jawab maksudnya kalau beri salam. Ada lagi pula. Dari riwayat Baihaqi
Daripada Abu Hurairah katanya, apabila lalu seorang laki-laki dengan kubur orang yang dikenalnya, maka memberi salam atasnya, dijawab atasnya salamnya dan dikenalnya, dan apabila lalu dengan kubur orang yang tiada dikenalnya, maka memberi salam atasnya, dijawab atas salamnya. Kalau tak ada kaitan, makna tak kenal tu, dijawab salam saja. Tapi kalau mak ayah, itu nak kabarkan ilmu. Kalau kita dapat betul ilmu. Jadi dalam YouTube tu mengabarkan berziarah kubur tak boleh macam orang Yahudi. Kita bukan berjoget di atas kubur tu. Kita bukan berpesta di atas kubur tu. Kita bukan makan minum di atas kubur tu. Kadang-kadang orang yang menziarah kubur ni, menziarah kubur mak ayah dia ni, menitiskan air mata apabila dia berdoa, apabila dia bertahlil, apabila dia membaca Yasin. Nak kabarkan tuan-tuan, saya mengabarkan ini, makna ilmu tu kita dapat betul. Jadi kalau ilmu main dengar-dengar je ni, maksudnya orang kata tak boleh ziarah kubur hari raya, tak boleh. Tak boleh, bid'ah. Pandailah kerja bodoh. Kita ada ada dalilnya. Makna riwayat dalam Kashful Rumah, beli Kashful Rumah ni. Beli. Kalau siapa ada puruk masail, ada tepi puruk tu. Kalau itu order betul, beli betul. Maknanya hak asal dia. Maknanya kalau kita reti betul, saya benda-benda masalah gini, itu saya khabar tu daripada kecil dah. Makna guru tu minta maaf. Akhir lebar dalam kitab mana mengabarkan menziarah kubur mak ayah apa begitu begini, dia kenal ke kita, menjawab salam ke kita gini. Dalam Kashful Ghammah, kalau tak salah ana tak ingat juzuk pertama, juzuk kedua. Memang ada juzuk pertama, juzuk kedua ni. Dua juzuk. Dua juzuk kitab ni. Dua juzuk. Makna juzuk pertama dan juzuk kedua. Juzuk pertama, juzuk kedua kitab ni. Memang dua juzuk. Jadi kita dapat. Jadi orang yang bercerita kadang-kadang bertanya dengan kita, lepas tu kita baca tengok YouTube tu, kita suka saja. Lepas itu masyarakat kita, ziarah kubur, kita nak bersukaria. Bersukaria lah pada hari raya. Makna tak pergi ziarah kubur kerana bid'ah, kerana pandai kitanya tak ada ilmunya, tak dapat ilmu berkenaan dengan itu. Tiba-tiba kita semayang Zuhur, habis ziarah hari raya. Semayang Zuhur pun tak semayang, Asar pun tak semayang, Maghrib pun tutup masjid. Masa sebelum COVID ni, Maghrib masjid tutup sebab menziarah hari raya. Adakah molek gitu? Itu nak khabar. Sekiranya kita dapat mencapai itu, kelebihan sebetul-betul atas agama. Sebab itu indah sangat kalau kita mengaji agama ni, kita faham benda yang kita nak buat, kita faham benda yang kita nak baca, kita faham benda yang kita nak beramal. Itu dia khabar sebetul-betul atas agamanya. Betul, sahih. Itu orang belajar. Orang belajar. Saya ulang balik, orang belajar ni nombor satu, perkakas belajar tu ada. Kitabnya, bukunya, tobiknya, pennya, pembarisnya, pemadarnya, ibarat kata. Itu. Lepas itu, dia dengar daripada guru dia. Dia pandang guru dia. Lepas itu, guru dia pandang ke dia. Pandang guru ni, pandang ke murid dia. Maksudnya nak khabarkan orang yang guru-guru mursyid kita baca dalam kitab-kitab riwayat, makna orang orang-orang alim apa begitu begini, dia memandang ke murid dia tu, memandang dengan hati. Dia memandang dengan hati, semoga ilmu yang aku bicarakan ini masuk dalam hati murid itu. Kita tak faham. Sebab itu guru mengajar, tengok gitu. Bukanlah guru tu nak menengok sangat muka kita. Muka kita bukan lawa pun.
Muka kita tak lawa pun. Apa nama ni? Bukan gitu. Tapi dalam proses item yang pertama, belajar. Belajar. Kita perkakar apa begitu gini. Di samping itu, kita menatap wajah guru, guru menatap wajah kita. Kita menatap wajah guru, ya Allah, kena detik dalam hati. Ya Allah, kurniakan ilmu yang di dalam hati guru aku itu kepada aku, ataupun tersemat, tersimpan di dalam hati sanubari aku untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk aku beramal. Itu proses ilmu. Proses ilmu. Saya nak khabar benda berkait-kait dengan ilmu ni, kita melalui. Tidak ada dalam kitab, kita melalui proses kita belajar tu. Contoh tuan-tuan, kita semua ni belajar Quran. Belajar Quran ni, adakah kita memandang ke belakang, tak memandang ke muka guru kita? Pandang Quran. Penunjuk ni siap dengan duri landok lagi. Duri landok penunjuk ni, orang mengaji dulu. Duri landok. Maknanya tengking guru kita tu masuk ke hati kita. Tengking. Alik data A, alik bawah I, alik dapat U, A, I, U. Bodoh nyawak ni. Dia bodoh. Dia tu bukan sampai bodoh nak khabar ke kita bodoh. Nak khabar ke A, I, U. Tak boleh. Faham juga. Dia nak bodoh kan? Bodoh ke beban kita tu. Bodoh ke beban kita tu. Bukan bodoh ke peribadi kita. Tu dia belajar. Mendengar. Mendengar. Kategori kedua, tadi belajar. Banyak item dia. Kategori kedua, mendengar. Nak khabarkan betul agama terkala dah. Mendengar ni, sepintas lalu ya. Sementara menunggu masuk isyak, dengar. Lepas tu masuk isyak, semaya. Tak tutup kamera. Macam orang lain tak semaya. Semaya gitu. Macam orang lain tak semaya. Itu susah. Tidak ada harapan lah ilmu. Tak percaya, uji kita. Kita boleh uji. Temuduga. Tak dapat ilmu. Ilmu ni nilai tinggi. Nisbahkan perbelanjaan ilmu ni, ayah kita menangguh berpuluh-puluh ribu. Belajar sekolah menengah dah 5 tahun dah. Belajar kuliah 2 tahun dah. Belajar Mesir 4-5 tahun. Belajar Indonesia 4 tahun. Lepas itu mengaji cara pondok ni 9 tahun. 9 tahun. Makna perbelanjaan. Makna kalau nak nisbahkan duit ni, makna kos perbelanjaan, yurai itu, yurai ni, juta. Masa saya belajar. Makna juta kalau dinilai kan, ayah saya menanggung saya, juta. Ni kitab dalam almari, ada rumah saya ni. Makna, 2 lori. Kitab. Bukan nak bangga tuan-tuan sekalian, nak khabar kan? Makna kos. Itu saya khabar tu. Ilmu tu nilai tinggi. Nilai kepada duit perbelanjaan. Kalau kita ingat lagi, Imam Syafi'i khabar, nombor 1 cerdik, belajar itu. Nombor 2, tamak kepada ilmu tu. Tamak kepada ilmu tu. Nak. Nombor 3, bersungguh-sungguh. Nombor 3, bersungguh-sungguh. Nombor 4, duit. Perbelanjaan, wang. Nombor 5, nasihat daripada guru. Pembimbing kita. Nombor 5, nombor 6, panjang masa. Itu Imam Syafi'i dah khabar. Akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayanin zakai wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin nasihati ustazin wa tuli zamanin. Itu nak khabarnya. Itu nak khabar. Maknanya kita dapat nilai ilmu itu. Jadi kalau kita mendengar saja,
Hebat sangat itu apa nama ni, macam komputer, macam photostat kita ni. Hebat sangat. Ustaz mengajar di masjid terpingang. Kalau tahu tanya kepada hak mendengar ni, confirm tak boleh jawab. Dia sekadar mendengar. Kalau lekat apa yang guru sebut, dia sekadar mendengar tu 1000 rahmat dah. 1000 rahmat. Saya tak yakin makna dia sambil mendengar, melainkan Imam Syafi'i mendengar, tapi dia tulis juga pada pasir. Dia tulis atas pasir, pada. Maknanya nak beli kitab tak mampu, susah. Kita sekarang ni beli kitab mana? Free. Kitab free. Mengajar di surau, mengajar di masjid. Kalau di Pekan ni free belaka. Tidak ada free melainkan free. Tidak ada free melainkan free. Belajar kitab free belaka. Sampai peringkat hantar ke rumah, tanggung bersih, basuh tangan. Berapa kitab ni? RM5. Nak bayar RM5. Tak apalah, saya sedekah, saya hadiah gitu gini. Oh, lega. Yang dapat free je. Nak dapat free tu lega. Makna RM5 ai berkira sangat. Contohnya tak apalah, saya ni free je, hadiah saja. Tak apalah, awak mengantar ke saya tu, makna saya beri duit minyak sedekah ke awak pula. Tak ada gitu. Lagi pun nak khabarkan, saya pengalaman. Tuan-tuan mungkin kenal arwah Cikgu Mastur. Allah yarham. Cikgu Mastur tu baik ke saya. Dia mengaji Pulau Serai, dia mengaji di Lamir, Menadah, Hikam, Hari Isnin, Cikgu Mastur. Tuan-tuan kenal? Boleh jadi kenal. 2, 3, 4 tahun dah rasa meninggal Cikgu Mastur. Mula-mula mengajar di Pulau Serai tu, Cikgu Mastur kata, Ustaz nak baca kitab mana? Kitab Kifayatul Ghula. Cikgu Mastur tu beri 400 duit ke saya, suruh order kitab. Dengan syarat dia khabar, tak usah sebut nama saya. Cikgu Allah yarham. Cikgu Mastur. Cikgu Mastur tu meninggal, apa nama ni, lemah jantung rasa saya. Sakit jantung, serangan jantung. Cikgu Mastur tu. Maknanya nak khabarkan free. Nak khabarkan free. Maknanya boleh katakan masjid surau saya mengajar tu free belaka. Free. Nak khabarkan tadi di masjid ambil 3 oleh kerana kitab free. Oleh kerana kitab free, ambil 3 buah. Saya khabar, buat apa banyak sangat ni? Apa banyak? Untuk saya 1, untuk bini saya 1, untuk anak saya 1. Anak bini awak datang ke masjid ni, adaklah dia baca di rumah sebab free. Kalau beli, mampu tak beli. Tu nak khabarkan. Bila free ni, nak ambil 3, 4. Dia ingat kitab ni majalah gila-gila. Majalah gila-gila boleh baca. Masa minum teh boleh baca. Kitab ni jangan main-main. Nak khabar. Jadi kalau mendengar saja tuan-tuan sekalian, mendengar ni tak ada. Tolong, maknanya kita tengok, kita bandingkan. Pukul berapa dah ni? 5 minit lagi. Bismillah. Mendengar ni pekakah tak ada. Dia semata-mata mendengar, pekakah telinga dia aja. Kalau telinga pekak, jazz lalu. Kalau telinga banyak tarik telinga, jazz lalu lah. Habis kalau dia mendengar. Kalau dia bercatat apa begitu-gini, tahan sikit. Itu istilah mendengar. Yang ketiga, sambil lalu. Kebetulan ada mengajarlah. Duduk gini. Duduk gini, lepas tu gini. Kepiah. Duduk begitu, kepiah atas lutut. Atas lutut. Lepas itu ada setengah tu pula duduk di meja makan. Ngisap okok pula. Perah. Masuk asap. Lepas tu dia berkawan dengan J lah. Asap tu J makan.
Perah. Mampu tak dapat mendengar. Sedangkan kita berkitab begitu begini, bertulis apa, tak dapat ilmu tu. Saya nak khabarkan nilainya tinggi. Nilai dalam fizikal kita ni tinggi. Nak ada cerdik, nak ada faham, nak ada mengamati. Nilai ni ibarat, ilmu ni ibarat nilai dia kekasih. Kekasih. Apa nama ni? Dibelai. Dibelai. Kalau orang sekarang ni WhatsApp ke tuna dia apa begitu begini, awak makan benda, tak ada benda nak tanya dah. Awak makan benda, minum benda. Mak awak dia kata makan goreng mi. Samalah kita goreng mi juga. Lepas tu awak minum air benda. Lepas tu dia kata minum sangkis, orange. Saya pun orange juga. Lepas tu saya ni minum orange sakit perut. 2-3-4 kali dah ketandah. Kebetulan saya pun maknanya 2-3-4 kali ketandah. Bobok tu. Tak nak khabar. Jadi nak belai. Nak belai walaupun berdoa. Walaupun berdoa nak dibelai. Begitu juga anak-anak kita nak dibelai. Ilmu tu macam itulah. Sebab itu adak-adak ni, kitab ni, memula baca, lepas baca, sebab kita tengok orang-orang alim gitu. Gini. Maknanya nilai tu mahal. Nilai tu mahal. Ya ke ustaz ni? Maknanya kita nak khabarkan nilai mahal tu, saya bacakan tadi. Lau kana nurul ilmi yudraku bil muna, ma kana yabqa fil barriyati jahilu. Kalau sekiranya ilmu itu boleh dapat dengan angan-angan, nescaya tidak ada seorang makhluk pun yang jahil. Kita belajar. 100 orang. 100 orang kita belajar. Keluar dah 95 je. Dia semayang isyak agaknya. Dia semayang isyak 95 orang tu. 95 orang sebelum ini 100 orang. Mungkin dia semayang isyak. Nak khabarkan, hak jadi hak semayang isyak ni tak dapat tu. Apa saya cerita ni tak dapat. Maknanya dia keluar. Maknanya tak dapat nak khabarkan. Jadi apabila kita ni membelai. Jadi membelai tu, ilmu tu akan masuk. Akan masuk. Jadi ilmu itu jika tidak dibelaikan, maka nescaya dia tidak dapat. Jadi akhir sekali, maka ayuhai kerugian orang-orang yang belajarnya. Kata syair ni, rugilah orang yang belajar ilmu bagi mencapaikan kelebihan dari sama-sama hambanya. Makna nak mencapai kelebihan dari sama-sama hambanya, nak suruh orang tengok. Kita belajar nak ke CJ banyaklah tapi ilmu tak ada. Tapi kalau kita belajar nak ke ilmu, CJ akan dapat. CJ akan dapat kalau kita belajar ilmu. Kerana kita peksa dapat jawabnya. CJ itu mendatang. Tapi kalau belajar, nak kerja, nak CJ, nak pangkat besar, insya-Allah pangkat tu dapat, CJ itu dapat, walaupun peringkat setinggi-tingginya, tapi ilmu tak dapat. Dia bukan semestinya orang yang CJ tinggi ni, dia banyak ilmu. Bukan semestinya kalau nisbahkan kepada mengaji agama ni, nak tahu ilmu dia tu CJ tinggi. Negara itu, negara ini, CJ itu, CJ ini. Nak tahu kalau orang belajar agama ni, nombor 1, bahasa Arab. Kita cakap Arab. Boleh tak boleh? Nombor 2, kita baca kitab Arab. Nombor 2. Nombor 3, kita bermuzakarah berkenaan dengan agama.
Tengok macam mana walaupun CJ tinggi, kalau sekiranya ilmu tak ada. Kita nak ilmu tinggi, CJ tinggi. Ilmu tinggi, CJ tinggi. Contoh Datuk Hasan Din. Hasan Din, saya kagum, Allah yarham. Datuk Hasan Din Al-Hafiz. Tuan-tuan tengok ceramah Hasan Din ni. Hasan Din ni, dia berceramah ataupun dia mengajar, ceramah lah kalau mengajar ada kitab. Dia berceramah, satu keping kertas pun dia tidak ada letak atas meja. Tetapi ayat-ayat Quran berabuk keluar. Hadis-hadis Nabi berabuk keluarnya. Kata-kata ulama berabuk keluarnya. Nas-nas berabuk keluarnya. Saya minat dengar dia tu. Makna sikit ayat Quran, sikit hadis, sikit kata ulama, sikit kitab itu, sikit kitab ini. Orang yang berilmu. Orang yang berilmu dan orang yang CJ tinggi. Kita nisbahkan kepada kita ni tak payah CJ lah. Maknanya nak beramal, cukuplah kita ni nak beramal sepatah selidah, sementara kita diberi peluang Allah Ta'ala menghirup kenyamanan udara di dunia ini. Nak beramal, nak sahih, nak faham agama. Hadis an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din, muttafaqun alaih. Daripada Muawiyah radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang Allah menghendaki ia khairan, kebaikan, nescaya Allah Ta'ala bagi faham kepada dia di dalam urusan agama. Tu. Kita ni faham agama, nak beramal sebelum kita mati. Jadilah, bersyukurlah. Tak payah CJ itu, CJ. Dalam lingkungan ataupun dalam peringkat kita ni. Faham agama, kita nak beramal supaya mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya bertambah keimanan kita, bertambah kuat ni kita pegang dengan agama. Cukuplah. Cukuplah. Jadi oleh kerana itu, kita belajar ni nak mencari keredaan Allah Ta'ala. Jadi sekiranya kita belajar nak menunjuk-nunjuk, nak itu, nak ini, ma yanfash. Belajar nak CJ itu, nak kerja itu, nak kerja ini, CJ dapat, kerja dapat, tetapi ilmunya belum tahu. Mudah-mudahan Allah mengurniakan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Jadi ringkasnya kita belajar pada malam ini berdasarkan kitab Pelita Penuntut. Nombor 1, syair yang diberitahu oleh Syekh Zarnuji, maknanya sesiapa yang belajar ilmu, dia dapat. Itulah sebetul-betul agama. Ilmu tu dia dapat sebetul-betul ataupun sesahih-sahihnya. Yang kedua, kerugianlah bagi orang yang belajar nak mendapat kelebihan, istilahnya kelebihan dunia. Dunia dia dapat, tapi ilmu boleh jadi tidak dapat kepada dia. Itulah yang kita bincangkan pada malam ini. Moga-moga saudara-saudari muslimi-muslimat dapat faham dengan baik. Kalau tidak 10, 1 pun tahanlah. Makna bertambah ilmu kita pada malam ini. Tidak sia-sialah kita duduk bersila, kita duduk kerusi, ada meja apa begitu begini. Tidak sia-sialah kita memanfaatkan masa kita dalam masa 1 jam, dapat ilmu, mutiara ilmu kepada kita semua untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menasihatkan diri kita
untuk menasihatkan diri kita supaya kita ni janganlah derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, nasihatkan pada diri kita ni buat apa jua yang diperintah oleh Allah. Jangan sekali-kali membuat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita selamat dunia dan akhirat. Sehingga kita bertemu lagi pada malam besok kitab Miftahul Murid insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين والملائكة المقربين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم. Terima kasih semua. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, ada satu soalan nak tanya sikit boleh tak Ustaz? 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 Buka. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya sikit boleh tak Ustaz? Tak dengar. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Tak dengar. Ustaz, kalau nak tanya soalan boleh tak? Tak dengar, tahu dia tak dengar. Dia tak dengar. Jadi. Assalamualaikum Ustaz. WhatsApp dia Ustaz ni, WhatsApp dia Ustaz. Ustaz.